Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, mungkin ramai yang tertunggu-tunggu pada jam 2 petang. Elok-elok lepas solat, tiba-tiba, dia dah tiba-tibanya tu. Analiza Khaizirzak Habibah Rasul tak pergi mana ke hari ni? Nur Ashikin Ismail, Nur Zarinawati Muhammad Ghulam, Zaharah Mamawan, Zainah Buyung, Masli Amira, Kuzurinaku Ahmad, Alhamdulillah Kak Mai Hassan, Siti Fariza Adam, Luqman Hakim, Umi Zaipah, Lizana Lili Muhammad Yusuf, Kaptiah Yusuf, Azina Ahmad, Faridah Muhammad Tahir, Hartini Hakim Tili. Boleh live pula orang UK hari ni. Daun Pandan Wangi, terima kasih. Nur Ali, Latif Ahmad Syarif, Yani Sarah Aisyah Zam, Sarah Manal Abdullah, Faridah Muhammad Tahir, Nuriza Halim, Farah Liana Ahmad, Rahimah Abdul Rahman, Samsudin Nyat, Nuriza Irrahman, Halimah Ayub, terima kasih. Nur Zarinawati Muhammad Ghulam, Hadiza Hadi, Siti Nur Majid, Azalina Osman, Nur Azida Daud, ya Salam Maulidur Rasul, Nur Azian Din, Fatin dan Daing Zahidah, Halimah Muhammad Ismail, Nuriza Halim, Rohaya Kayat 50 stars, thank you. Kak Sania yang ku sayangi, terima kasih. Doakan kami qalbun salim. Rohaya Kayat, Best Teller, apa tu, Roza Osman, Farah Liana Ahmad, terima kasih. Zamna Samin, Nuriyah Sahid Tuntat, syukran ucapan dari UK. Hartini, Mazni Ahmad, Zainab Ahmad, Ramlah Kasiman, Nur Syuhaidah Ngahdimin, Nur Zaliha Osman, thank you. Nur Magani, Analiza Khaidir, terima kasih, terima kasih. Ina Salina, Rohaina Sulaiman, Fatimah Umar, Micha Haji Matahir, Syahadah Salehah, amin. Amin. Daun Pandan Wangi, Ashim Yahya, Syahadah Salihah dengan Kak Fatimah. Pi mana tu? Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Bonda Rohana Saleh. Tak tersebut satu. Kak Mas Jamil, ku nanti kemunculanmu. Masya Allah, dah sampai, dah ada. Baru je lepas try together bersama suamiku. Sangat cun, sangat selesa, sangat. Tapi saya ada hutang. Kak Mas Jamil, please messenger saya nombor account. Please. Saya dah beberapa hari teramat-amat sibuk dengan program Maulidur Rasul. Syahadah Salihah 200 stars, Masya Allah, thank you. Baiti Abdullah, terima kasih. Dindaku sayang, Masya Allah. Saya sakit kepala, sahabat-sahabat. Sakit kepala daripada program di Tasik Kebun. Saya tak cukup tidur kot. Kan, saya tak tahu malam tu pasal apa saya tak boleh tidur. Selalu buat program kat Tasik Kebun, tapi malam tu saya tak boleh tidur sangat. Tak tahu sebab bukan program saya kot, program orang. So saya macam takut saya terlepas, tak terjaga ke. So bila satu malam je kita tak dapat tidur kualiti, sampai pagi besok tu saya sakit kepala. Seharian hari ni pun saya sakit kepala. Tu jadi kurang sikit mood. Lepas tu Jaja suruh tidur, Ustaz Azwan suruh tidur. Kita tak biasa tidur siang kan. Tidur jugalah, cuba tutup lampu semua. Tak boleh. Sakit kepala. Doakan insya-Allah. Sebab malam ni saya ada forum dengan Adam Kori. Di Kajang. Di Surau Ar-Raihan. Terima kasih Haslina Abdul Majid sentiasanya dengan bintang-bintang yang bergemerlapan. Terima kasih semua ucapan. Okey, jadi Ustazah mewakilkan semua. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya yang saya nak highlight di setiap 12 Rabiul Awal ni bukan anniversary kami sangat. Tapi syukur yang teramat sebab Allah gerakkan hati pada ketika itu di tahun 2002 di tahun 2002 Allah gerakkan hati Ustazah untuk memilih
tanggal 12 Rabiul Awal ni sebagai tarikh nikah. Tapi sebenarnya pada ketika itu 25 hari bulan 5. Jadi ustaz dia tak ingat 25 hari bulan 5 tu. Dia suka ingat 12 Rabiul Awal tu. Ingat lagi Ustaz Halim yang menikahkan kami, Imam Masjid Datuk Keramat ketika itu pun kata cantik tarikh ni. Jadi suka sebab masa kami nikah tu saya panggil anak-anak murid saya, sahabat-sahabat berselawat. Selawat kan sebelum nikah tu lah, lepas nikah penuh dengan selawat. Selawat biasa anak-anak kecil usia-usia tadika, so cute sangat masa tu. Jadi rasa macam meriah. Meriah tu bukan sebab nikahnya kami, tapi sebab hari itu adalah Maulidur Rasul. Jadi setiap kali 12 Rabiul Awal ni memang terkenang-kenang lah. So dah 21 kali Rabiul Awal macam tu. Jadi kalau ada orang pelik, Ustazah ni kan hari tu bukan dah anniversary ke? Sebenarnya hari-hari adalah hari baru buat kita kan sahabat-sahabat. Tapi macam kita menyambut Maulidur Rasul ni lah, macam Ustazah sebut di TV Al-Hijrah tadi, sedih kalau kita mengiya-iyakan sambutan Maulidur Rasul tanpa kita menjiwai, menghayati apa yang ada di sebaliknya. Sangat cantik ilmu yang dikongsikan oleh Ustaz Syamsul Hakim pagi tadi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita patut sentiasa muhasabah dengan ilmu yang kita pelajari kan. Ustaz Azwan pun tadi alhamdulillah seronok bila ada masa macam ni. Kami kebetulan ada di taman kan, sebab kami selalu tak ada, selalu keluar. Jadi bila Ustaz seronok bersama-sama dengan ahli karya. Dapat hujan kan pagi-pagi tadi Ustaz nak pergi TV Al-Hijrah, yang doa macam mana ni kalau hujan ni, rasanya masjid tak buat plan B ni. Tapi of course lah sebagai penganjur ahli karya kami di Masjid Al-Ansar mesti dah ada plan B. So 7.30 tu Ustazah dah live di TV Al-Hijrah, AJK surau kami dalam grup WhatsApp bagi tahu tak jadi nak berarak sebab masih hujan kan. Tak ni lah, takkan nak menghalalkan matlamat tu. Tiba-tiba kita pun tak apa, budak kecil ke orang perempuan ke berarak je kan, apa kepek dah kan sahabat. Bukan macam tu maksud. So kalaulah pihak masjid, contoh AJK masjid, penat je plan macam-macam, tiba-tiba hujan, kau siapa nak je plan macam tu? Di situlah jihadnya. Kita berjuang melawan hawa nafsu kita ni. Sebab Allah nak tunjuk kat kita ni macam-macam. Kadang kita rasa down, kita rasa apa yang kita plan tak dapat. Sebenarnya hidup ni kita perlu layan je, ceria je sahabat-sahabat rahmati Allah. Sebab bila kita dapat menghayati sunnah Nabi tu sangat indah. Bukan dah habis nanti program dekat masjid, start motor pakat balik, solat jemaah pun tak ke mana. Kan kita sedih lah orang-orang lelaki kita gagahnya pegang spanduk berarak. Sahabat-sahabat rahmati Allah, Ustaz Syamsul Hakim dah bahas panjang dah tadi soal ada kelompok-kelompok kata tak perlu buat perarakan, tak perlu berselawat ramai-ramai kuat-kuat macam tu. Kita sedang berlawan dengan ni Ustazah nak masuk studio ni kan. Ustaz kata, buka-buka TV Hindustan. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita boleh pilih macam-macam hiburan hari-hari, pagi, petang, siang, malam. Siaran 24 hours sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan budak-budak remaja minat bahagian mana? Apa tadi Ustaz Syamsul Hakim sebut nama Korea. Nama siapa tu? Pemain badminton ke? Ustazah kata manalah aku nak tahu. Dia bergurau nak meraihkan orang-orang muda ni kan sahabat-sahabat. Lepas tu nama-nama tu, konsert hiburan-hiburan tu setiap-tiap tak ada pun konsert sempena apa, tak ada kan. Kalau Maulidur Rasul kita buat sempena Maulidur Rasul, untuk mendatangkan ingat kepada sosok tubuh bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hari-hari kita peringatkan tentang Nabi Muhammad, mustahil lah kita tak teringat kan. Hati kita ni keras-keras macam mana sahabat-sahabat. InsyaAllah kita boleh dapat satu keadaan yang mudah-mudahan dengan kesungguhan kita ni Allah campakkan hidayah, Allah pimpin hati kita untuk sentiasa bersama-sama dalam kecintaan kepada Allah nombor 1, Rasulullah nombor 2, dan ada jiwa terus-terusan ingin berjihad dalam apa situasi dan kondisi sekalipun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah dia Suhana Adris, terima kasih semua sekali lah yang ucapkan pada Ustazah. Kita lebih menghayati kalau kita berumah tangga, macam mana sakit badai. Contoh Ustazah pun sendiri melalui, tak sangka ya Allah
Dah 21 kali Maulidur Rasul dah bang. Ya kan, kalau kita ada anak rasanya dah pakat-pakat hantar masuk universiti dah kot. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Usia tu berjalan. So apa yang kita tempuh sepanjangnya? Sunnah Nabi SAW yang macam mana? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, masa berjalan, kita semakin tua, semakin dekat dengan kematian. Terlalu banyak yang kita nak pelajari daripada baginda Nabi SAW. Tak tahu setiap kali sebut nama baginda Nabi SAW ni rasa macam sebab, rasa macam tak cukup berselawat, rasa rindu sangat, rasa layak tak dapat syafaat baginda Nabi SAW. Begitu, okay? Kat mana-mana pun kita sekarang ni kita imarahkan, tapi adalah di sana satu puak lagi yang hari ni je ke ingat Nabi. Bukan nak kata macam tu, kan? Sekurang-kurangnya hari ini orang bertanya-tanya, pasal apa semua pakai baju Melayu pergi masjid? Ada kelompok yang sampai tahap tu tak tahu apa itu 12 Rabiul Awal, kenapa sampai kena cuti, kenapa sampai beria-ria dekat masjid, ceramah sana ceramah sini. Ayo amma, kan sahabat, ni puak ni memang nak kena pulih kepala ni sebenarnya. Subhanallah. Jadi kita doakan mereka dalam kasih sayang Allah. Allah tuntun mereka dengan petunjuk dan hidayah, insya-Allah. Kita baru nak berdoa. Tadi bebelan. Itu bebel waktu sakit kepala tau. Bayangkan kalau tak sakit kepala punya bebel macam mana? Macam tu. Terima kasih Miss Yati. Terima kasih semua sekali. Fatimah binti Abdullah. Terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berikan kami ilmu. Ya, menyibuk. Ya Allah ya Tuhanku, nak mengulang tahun lepas ni. Subhanallah, tadi saya thank you abang. Sabar je lah aku. Tadi saya cakap saya lambat tu, dia balik daripada masjid, terus solat kat surau. Dia pergi, tak tahu dia siapa yang hantar kat rumah, tak tahu, sahabat-sahabat rahmat Allah. Lepas tu saya baru betul-betul lepas solat, tengah tahan-tahan sakit kepala ni solat, habis baca doa, dengar dia naik tangga, tiba-tiba dia letak bunga ni atas sejadah saya. Lepas tu saya pun cakap lah, saya cakap nanti nak letak dekat meja studio. Lepas tu agak-agaknya dia tengok saya tak bawa dekat bilik studio ni, dia bawa sini. Tatapan anda 21 kuntum. Nak tergelak. So siapa yang kawan-kawan saya semua tahulah Ustaz Azwan ni tak ada benda lain, kan? Asyik lah bunga ros warna merah daripada dulu kini selamanya. Saat kita letak kat sini. Subhanallah. Memang saya nak letak dekat meja bilik studio ni tadi, tapi saya terlupa nak bawa sebab rasa dah lambat. Yang jadi lambat tadi sebab dia letak dia letak atas sejadah. Jadi bersembanglah pasal bunga ni. Lepas tu saya pula keluarkan. Dia tiap tahun tu sahabat-sahabat rahmati Allah, macam tak ada plan apa-apa pun, tapi macam rezeki Allah bagi ilham tu. Macam saya pula hari tu pergi penjara wanita Kajang. Nak support diorang ni, diorang ada buat batik tau, sendiri mencanting batik dalam penjara. Jadi dia penjual. Lepas tu saya nampak harga dia tu kan macam macam tak logik je harga mencanting batik ni. Kalau kita pergi Terengganu apa semua kan macam mahal. So saya pun tak apalah, sebab bukanlah nak kata kita ada duit sangat, tapi sebab saya ni memang antara benda yang paling saya jarang beli dan rasanya memang dah lama tak beli adalah kain ela. Alhamdulillah rezeki anak-anak murid bagi kan. Tapi masa pergi penjara wanita Kajang tu, sahabat-sahabat rahmati Allah, mereka jual kain ela batik. Lepas tu saya kata, kenapa yang ni tebal, kenapa ni nipis, padahal corak dia sama. Ustazah, kalau Ustazah beli ni, corak ni memang kita buat satu je untuk color ni, design ni. Sebab diorang lukis kan, bukan diorang cetak macam mana entah macam tu.
Jadi Ustazah tahu, Ustazah tak kisah je kalau sama dengan orang. Tapi specialnya tu sebab dibuat di penjara. Orang-orang yang macam nak bertaubat. Jadi hati kita sayu, kita rasa macam, ya Allah, Ustazah siap tanya jahat kan Ustazah. Diorang ni duk jual ni, buat jual. Diorang ada ke dapat bahagian diorang? Lepas tu diorang ceritalah berapa persen untuk penjara, berapa persen untuk, maknanya diorang ni dapat. Dia ajar untuk berdikari, buat sendiri, jual sendiri. Okey, diorang ni pun dapat. Tak kira lah berapa pun sahabat-sahabat dalam hati Allah, sebab diorang duduk dalam tu, diorang nak beli apa pun kan. Tapi diorang dapat. So, Ustazah pun beli dua, warna oren satu, warna biru satu, dua. Sekali dia kata, yang ni Ustazah belilah sedondon dengan suami. Lepas tu, dah lama dah aku tak beli kain ni. Lepas tu Ustazah tak beli benda lain sebab diorang bagi hamper, kek-kek yang diorang buat. Apa benda aku nak beli kek daripada bahagi. Tak apalah ya Allah, niat untuk tolong diorang. So Ustazah belilah 2 kain. Lepas tu Ustaz dekat Mekah masa tu, Ustazah pun kata, dah lama tak buat Ustaz punya baju kemeja batik ni. So Ustazah pergilah hantar dekat tailor tu. Jadi cakap kat dia, tanya dulu dia, boleh tak siap sebelum 9 hari bulan 12 Rabiul Awal? Boleh Ustazah, insya-Allah. Jadi siap baju tu. Jadi Ustazah pun kata, dah lama rasanya tak saling bagi hadiah ni. Tak apalah, tahun ni bagi hadiah baju kemeja. Dah lama dia pun suka pakai jubah je kan. Lepas tu kemeja batik. Kain tu untuk Ustaz RM75 je. Je lah ni. Sebab saya kata, selalu nak beli kain batik kat dia. Jadi maknanya bila Ustazah keluar tu, dia orang pun cakap, memang okey lah Ustazah diorang jual. Tak adalah macam ambil kesempatan pelawat datang kan. Lepas tu tanya dekat tailor Ustazah pun, okey Ustazah, tak adalah buruk sangat kain dia, okey lah, just nice. Lepas tu yang terima kasih dekat Kak Mas Jamil, Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Hayati, Syasib Sayu, apa tu? Menangis Ustazah tengok hasil karya, apa tu? Betul, mesti makna. So saya beli tu sebagai niat. Kalau fikir, memang Ustazah dah jarang sangat, memang rasa je tak beli lama dah. Tapi beli tu semata-mata, ya Allah, usaha diorang ni, maknanya diorang duduk ni bukan hanya terpenjara saja. Diorang dilatih, nanti bila dah keluar ada kreativiti masing-masing kan, subhanallah. So beli, jadi Ustaz hantar dekat Ustazah atas sejadah ni tadi. Tu yang jadi lambat janji kat hampa pukul 2. Dia letak sejadah. Konon abang seorang reti buat surprise. Sayang pun ada dia terkejut dalam sibuk-sibuk bini dia ni. Macam mana boleh terfikir nak buat. Lepas tu Ustazah pun cakap, senang je. Pergi hantar kain ni kat tailor hari tu. Siaplah 2 hari lepas orang tu hantar. Sebaik bukan Ustaz yang ambil kan. So siaplah kemeja batik Ustaz tu. Made in penjara wanita Kajang. Kain made in penjara wanita Kajang tak apa. Jangan bawa balik wanita dari penjara Kajang. Sekian dia maklumkan. Tiba-tiba. Kan Ena Salina, sebab kadang tak plan, kadang-kadang tu kan hari tu berlalu macam tu saja, tak teringat. Dia pun pandang kita pandang dia. Anniversary kita hari ni, tak apalah. Dan yang lebih kelakaunya sahabat-sahabat dalam hati Allah, sebenarnya tak tahulah kenapa masa Ustaz ada kat Mekah tu, dia cakap dengan saya, yang 9 hari bulan 12 Rabiul Awal ada kuliah kat mana? Saya pun cakap lah ada kuliah dekat sini-sini. Lepas tu dia boleh cakap, boleh tak untuk tarikh tu tak payah kuliah lepas TV Al-Hijrah semua kan. Abang nak bawa pergi, dia konon-kononnya dia nak ajak saya berehat, nak check in mana-mana hotel lah kan. Lepas tu punyalah Allah tu maha melindungi, maha menjaga. Tak macam mana tersilap. Dia sebut-sebut kat Mekah tu tersilap tarikh waktu nak check in tu. Waktu yang dia pilih tu waktu yang saya memang tak boleh cancel langsung program tu. Lepas tu saya pun cancel lah lepas TV Al-Hijrah tadi. Sebab tu saya tak ada kuliah lepas TV Al-Hijrah tadi. Lepas tu dia kata, alamak abang tersilap. Tak apa je, tersilap pun yelah rezeki Allah dah macam tu. Rupa-rupanya sahabat, Keflizul awak hang gelap. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu sahabat-sahabat rahmat Allah, semalam patutnya kami check in. Rupa-rupanya nak tahu saya check in kat mana? Saya check in kat rumah bapak saya. Sebab kebetulan adik-beradik saya semua tak boleh. Kita selalu kalau adik saya tak ada kat rumah, kita aturlah siapa yang nak ganti jaga bapak semua kan. Lepas tu kebetulan semua tak boleh. Jadi saya inilah yang tak apa bang, kita duduk dekat rumah bapak. Duduk daripada Zohor sampailah adik saya lewat malam tu baru balik. Saya study, saya buat kerja saya di rumah bapak tu.
Rasa macam, ya Allah, Ustaz duk cakap kat Ustazah apa? Allah tu maha kaya kan? Asyik baiklah abang tersilap tarikh nak check in. Bayangkan kalau check in hari ni, memang bapak seorang-seorang lah. Lepas tu abang jadi sakit kepala. Pasal apa pula abang sakit kepala? Pasal kalau dah tahu bapak tak ada siapa jaga, awak duduk sedap-sedap kat hotel, mesti awak akan kata, mesti saya cakap, bang jomlah kita balik, bang teringat kat bapak, bang jomlah. Dia dah tahu perangai bini dia. Kau nak duduk kat hotel suka-suka, tiba-tiba bapak kau duduk seorang-seorang, kalau jatuh pergi bilik ayak ke apa kan. Tapi mungkin masa tu kita berperang, hotel ni dah bayar dah kot, takkanlah kita nak balik semata-mata, Allah jagalah bapak, mesti macam tu. Tapi tak jadi nak check in. So semalam penuh lah masa saya kat rumah bapak. Penuh. Lepas pagi ni saya sakit kepala yang amat sangat. Dekat TV Al-Hijrah tadi kontrol Ayu je, sakit kepala yang amat sangat. Lepas tu nak tidur siang memang tak boleh tidur. Lepas tu adalah masa untuk bergerak ke Kajang, sebab jalan dijaga jam ni kan, orang cuti-cuti ni untuk kuliah malam ni. Jadi Masya Allah, Allah maha mengaturkan. Ismail Mamat lawak apa, Masya Allah kan. Kesian bapaknya, betul. Hari konvolat tahzan nanti pakailah baju tu nanti Ustazah. Amboi hampa hari konvolat tahzan, nak suruh pakai batik jenuh. Ingat Ustazah Zai jenis orang yang okey, kita pakai tema sekian. Orang yang tak ada batik siap nak pergi beli. Tak payahlah, pakai je lah baju yang ada tu. Tak payahlah nak bertema-tema bagai. Hati kita tema. Hati kita tema apa? Temanya adalah lillah, insya-Allah. Okay, jangan duk pong-peng Ustazah. Terima kasih semua ucapan. Betul kan bawa bapak sekali Ustazah Zai. Masa sebabnya tiap-tiap tahun Simat ada cara untuk kita. Tak payah anda bestnya dapat bunga Ustazah kan. Kita boleh berlakon-berlakon lah untuk dapat bunga ni. Petik je bunga tai ayam kat rumah jiran kita kan. Ada juga tahun yang memang macam langsung tak sempat nak ingat apa-apa. Macam Ustazah tiba-tiba, tahun ni terlebih macam sweet pula. Tiba-tiba dapat 2 helai baju batik dia. Sedondon dengan Ustazah pula. Anak murid pula tolong jahitkan. Allah, Allah ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, hari inilah tahzan, bukan fasabrun jamil. Minta maaf semalam terpaksa walaupun Sabtu berfasabrun jamil. Sebab permintaan berdegel Datuk Rozana tu, Masya Allah. Now kita pergi kepada muka surat 17. Betul kan sahabat-sahabat? Muka surat 17. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul, Kucum, Ku Mansur. Alhamdulillah, moga-moga Allah terkabul doa-doa kita sambutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tu? Miss Yati. Apa ni, penjara wanita Kajang punya karipap ke? Dia orang kata. Tapi saya pun dapat hari tu, tapi tak sempat goreng lagi sebab banyak sangat anak murid. Bila Ustazah suka dalam kuliah sebut karipap, hampa pun pergi hantar karipap. Ustazah nak makan karipap banyak mana, pipi pun dah macam karipap dah ni. Terima kasih Hawa Muhammad, Masya Allah. Betul-betul. Faridah Muhammad Tahir, betul. Saya masih ada bapa, mak dah tak ada. Sebab tu saya rasa selagi mana ada ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, itulah kan, saya akan jadi macam tu. Kalau saya dah tempah hotel dah ni pun tiba-tiba macam saya rasa macam, alah takkanlah bapak seorang-seorang macam tu kan. Saya akan jadi tak tenang. Saya akan jadi menyalahkan diri sendiri. Saya rasa macam bodohnya saya punya tindakan tu. Macam itulah sahabat. Jadi sebelum kita bodoh tu, insya-Allah, alhamdulillah, Allah dah tersilapkan pilih tarikh. Cancel terus lah, dah halang-halang silap. Kita tukar tarikh lain. Nak tukar, semua tak ada masa untuk ni. Tak ada masa untuk selit. Memang tak ada masa. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah sebut je, toing, mai depan mata. Masya Allah. Sayangi semasa ada. Betul, Cik Rodiah Syarif. Okey, Kak Juwita Ismail, this is your lady. Okey, baik. Kita pergi kepada, betul kan? Saya silap ke apa? Bab berharaplah akan redha Allah Subhanahu wa taala semata. Masya Allah. Kena pula tajuk ni bagi saya. Saya nak baca keseluruhan hari ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terima kasih Nur Asma. Takut orang menyampah je, Ustazah nak start kuliah. Pok-pek. Kalau ada orang-orang baru, saya minta maaf. Saya sayang anda yang baru, yang lama, kerana Allah. Sebab saya bukannya Hafizah Wagiran. Terima kasih ucapan yang sangat cantik yang terawal semalam. Tapi hari ni dah jadi FB story Ustazah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Tahniah Arfazilah Anas.
Anak-anak yang menyantuni ibu ayahnya tahniah. Siapa pun ibu ayah kita, buruk macam mana pun, tak ada kita tanpa mereka. Tak ada kita tanpa mereka. Masya Allah, Mastura Abdullah, sahabat-sahabat La Tahzan, kita doakan sama-sama. Bapa yang melahirkan menjadi asbab Mastura Abdullah sekarang sudah menjadi hamba Allah yang bersyahadah. Kita doakan bapa kepada Mastura Abdullah, insya-Allah akan dihidupkan oleh Allah dan insya-Allah direzekikan mati dalam syahadah. Amin ya rabbal alamin. Doakan ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terima kasih Nur Mahani, Muhammad Yunus. Tak ada belated lah sayang. Belated beberapa jam je. 11.30 tadi. 11.30 tadi. Ustaz kata, bila setiap 12 Rabiul Awal, setiap yang sekejap lagi 11.30 21 kali Maulidur Rasul yang lepas, dia goncang tangan Tok Kadi. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita teruskan. Berharaplah akan redha Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba-Nya agar selalu mengingatnya, dan Dia menganugerahkan rezeki kepada setiap makhluk ciptaannya agar mereka bersyukur kepadanya. Ya Allah, bila sebut syukur ni rasa sebab dah ada kan sahabat? Sudahkah cukup aku ni bersyukur kepada Allah? Subhanallah, saya minta maaf ya sahabat. Saya share kegembiraan saya ni bila Ustaz masuk bagi bunga ni. Mungkin adalah wanita-wanita kita ni yang aku sekuntum pun tak dapat Ustazah bagi 21. Saya rasa semua rasa itu sebab apa? Sebab dulu-dulu masa saya kecil-kecil, saya rasa, saya tengok je orang sambut birthday ke dia raikan. Saya tengok je. Saya tengok, saya teringin, saya rasa macam aku tak pernah pun macam tu. Bukan kerana mak bapak saya orang yang tidak menghargai anak-anaknya, tapi itu bukan cara kami. Tapi Alhamdulillah kami bahagia. Percayalah sahabat-sahabat, masanya akan datang pada waktu yang tepat. Allah akan pilih mengikut takdir yang telah Allah tetapkan. Maka percayalah, kalau bunga berkuntum-kuntum pun, kalau kita tidak memautkan hati kita kepada Allah dan Rasul, apa kita dapat? Dulu mak bapak ustazah tak ajar semua-semua ni, tapi keutamaannya adalah Allah dan Rasul. Kami bahagia. Alhamdulillah, kami bahagia. Subhanallah sahabat-sahabat. Nur Hayati. Nur Hayati mana ni? Ramai sangat Nur Hayati saya. Apa ni? Dapat juga sebab. Apa tu? Macam sedih je, tapi dah laju sangat keluar dia punya mesej. Namun mereka justru banyak yang menyembah selain dia dan banyak pula yang bersyukur kepada selain dia. Kita berterima kasih kepada siapa sebenarnya? Kepada manusia dulu. Tapi kenapa kita berterima kasih kepada manusia tu? Bukankah Allah yang menghantarkan manusia tu kepada kita? Maka seharusnya kita bersyukur yang paling aula kepada diri sendiri. Betul Kak Mazni Ahmad? Semua ada cara tersendiri. Saya, Kak Mazni, kalau tak dapat bunga ni, Ustaz balik. Sebab dia tahu saya tak makan lagi. Saya jadi macam sarapan tadi dengan jajar, saya tak lalu. Puncanya masa saya kat Tasik Kebun tu, saya bangkit pukul 3.30 pagi tu nak lid qiyam kan, saya muntah habis. Mungkin angin kot, angin. So kesan pening kepala tu sampai hari ni. Lepas tu saya tak lalu makan. Tak lalu makan, macam tak percaya je Ustazah saya tak lalu makan. Kan macam tak semangat macam biasalah. Lepas tu tengah hari ni pun saya bukannya lapar, tak lapar. So saya kata makan apa, tak makan. So dia balik belikan saya laksa depan masjid tempat dia tadi ada orang jual laksa kot. Beli laksa, tak habis. Makan 2-3 sudu, hirup kuahnya rasa lega. Itu pun saya rasa, ya Allah syukur lagi aku teringat belikan laksa. Laksa je kot kan. Mungkin ada orang cakap macam tu. Tak apa, saya nak bagi tahu. Saya rasa itulah yang paling sweet kan. Cukup tanya kita makan ke tidak. Tak payahlah sahabat-sahabat orang lain ada bawa ke sana ke sini. Kita akan derita dengan rasa hati kita yang macam tu. Okey? Jadi tujuan saya kongsi ni sebab dah memang Ustaz hantar kan. Macam itulah nak bagi faham macam mana cara kita mengawal diri kita sendiri. Betul Hafizah Wagiran. Syukuri nikmat yang diterima walaupun kecil. Subhanallah. Anda yang istiqamah dalam majlis ilmu, saya tahu bagaimana anda nak kawal hati anda bila dibisikkan kejahatan oleh syaitan. Syaitan ni kan, kau tengok orang tu kat Facebook, kan, laki kau ada macam tu.
Astaghfirullah. Kalau itu boleh merosakkan hati kita, minta maaf kata, anda tak payahlah berFacebook. Anda main je kalkulator. Sekian dimaklumkan. Okay? All time favorite laksa. Amboi, siapa yang favorite laksa? Ismail Muhammad, lelaki ke perempuan ni? Saya tanya Ismail Muhammad lelaki perempuan sebab kadang-kadang ada isteri-isteri yang pakai Facebook suami dia untuk dengar kuliah. Ustaz cakap tadi, yang RM7 laksa yang sekarang. Tak apalah bang, saya bukan nak cakap apa. Tengok cara persembahan, cara dia ikat, rasa laksa tu. Saya rasa pakcik ni baru nak belajar meniaga. Kita doakan murah rezeki dia. Macam tu muslimat. Lepas tu macam semalam kan, saya duduk kat rumah bapak ya. Macam-macam cerita dah pula hari ni. Saya duduk kat rumah bapak, tiba-tiba ada durian. Macam-macam. Lori durian lalu, ada ke musim durian sekarang ni? Ustaz tak ada. Lepas tu saya bukanlah teringin, saya tengok dia tunggu lama kat depan rumah bapak saya tu, tak ada seorang pun pergi beli. Lepas tu cakap, ya Allah kesiannya, tak ada orang pun pergi beli. Lama dia macam speaker, pasang speaker kan, buah, durian, langsat, benda dah. Lepas tu tiba-tiba, ya aku nak beli tapi ustaz tak ada. Lepas tu saya tak bawa dompet, tak bawa apa ni pergi rumah bapak ni sebab naik kereta dengan ustaz kan. Lepas tu, aku dah tak ada duit, aku nak beli. Bukan nak beli buah sangat. Kesian, daripada tadi dia duduk, aku ni tercongok tengok kat sini kan. Kesian, ada korang beli buah dia daripada tadi. Ustazah, kesian. Lepas tu, elok kesian, Masya Allah, ada orang datang main hantar duit sewa rumah. Subhanallah, adik saya tak ada pula kat rumah kan. Tu dia kata, ni nak bayar duit sewa rumah, minta maaf dah terlambat. Lepas tu kata, minta maaf, memang dah lambat ke ni? Saya tak tahu cerita apa kan. Saya ni pegang je lah duit tu. Hui, ada duit ni. Beli je lah durian, beli 3 biji. Masya Allah. Lepas tu rezeki orang tu. Terima kasih ya kak, terima kasih. Beri-rianya dia ucap terima kasih. Padahal aku beli 3 biji je. Kan? Maknanya sahabat-sahabat, kita kan kalau boleh berfikir, Allah tu maha kaya. Mungkin dia sedih daripada tadi, tak ada siapa yang beli. Mungkin kan kita rasa situasi tu macam tu. Orang berniaga faham lah kan. Tiba-tiba Allah datangkan keteringinan saya. Saya durian memang jarang beli. Alhamdulillah bila pergi balik kampung musim durian, ke orang duk bagi durian kan. Tapi datang sangat-sangat rasa nak beli. Kesian kat dia, dari tadi tak ada orang. Macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah. Cantik aturan Allah ni kadang-kadang. Tapi kita yang tak pernah nampak. Betul Sabari Ahmad Ida. Kan tapi kalau ustazah berdua dengan ustaz dah makan kat kedai mamak, kan tiba-tiba nak masak laksa, kau rasa macam tu kan. So kesian ya, RM7. Kalau dulu laksa kan RM2.5, RM3.5 kan paling mahal. Saya pun tak tahu laksa sekarang dah RM7-8 sahabat-sahabat. Laksa kuah cerai. Subhanallah. Tabiat untuk mengingkari, membangkang dan meremehkan suatu kenikmatan adalah penyakit yang biasa menimpa jiwa manusia. Ya Allah. Tabiat siapa ni? Suka mengingkari, membangkang, meremehkan suatu kenikmatan adalah penyakit yang biasa menimpa jiwa manusia. Semoga bukan kita. Ini je saya sebut. Semoga bukan kita. Oleh itu, anda tidak perlu hairan dan resah bila mendapatkan mereka mengingkari kebaikan yang pernah anda berikan. Sahabat, Kitab Al-Tahzan ni mengajar kita, kenapa kita nak sedih kalau ada orang yang kita buat kebaikan kepada mereka, dia mengingkari kebaikan yang pernah kita beri kepada dia. Sebab memang ada orang yang jenis perangai macam ni. Dia mencampakkan budi baik yang telah anda tunjukkan, serta melupakan bakti yang telah anda persembahkan. Allah ya Karim. Betul kan? Sebab tu tajuk dia, berharaplah akan redha Allah Subhanahu Wa Taala semata. Anda buat baik kepada siapa, kita bukan mengharapkan balasan dari dia, tapi kita latih hati kita untuk mendapat redanya Allah. Untuk mendapat redanya Allah. So kalau kita pernah buat baik pada seseorang, akhirnya dia mencampakkan budi baik yang kita dah buat, serta melupakan bakti yang telah kita persembahkan. Bohonglah sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak ada rasa macam, kau buat macam ni kat aku, kalau aku tahu dulu aku tak tolong kau. Tapi bila orang berharap akan redha Allah semata, nak marah jadi senyum,
Nak marah boleh pujuk hati sendiri. Nak marah tapi sabar. Dan sahabat-sahabat, bahkan anda tidak usah resah bila mereka pun memusuhi anda. Tengok, kita buat baik kat dia, dia pula memusuhi kita. Ini biasa, tak payah tag nama kawan-kawan anda yang perangai macam tu kat sini. Baiti Abdullah mohon terasa. Tiba Baiti Abdullah. Baiti Abdullah orang baik. Selalu bagi kebaikan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Selalu menulis nota-nota kebaikan untuk bacaan kita. Kan? Tapi dia menulis untuk mendapat redanya Allah. Takkan Baiti Abdullah bila, contohlah Ustazah Hazai kata, apa hal menulis tiba je ni, siapa suruh tulis kan? Takkan Baiti Abdullah nak mengalir air mata sampai hati Ustazah tak menghargai tulisan saya ni, contoh. Sebenarnya bila kita berharaplah akan reda Allah Subhanahu Wa Taala semata, kita boleh twist pemikiran kita ni sahabat, lapang, tenang. Ya Allah, meremang bulu roma saya ni. Saya nak belah dada, nak tunjuk kepada anda. Wallahi sahabat, kita penat melayan kerenah diri kita, hati kita sendiri. Kalau nak terasa hati, sampai hati orang tu. Jujur, wallahi Ustazah sebut, muda-muda dulu, awal-awal dakwah dulu, itu yang Ustazah rasa. Subhanallah, Ustaz Azwan nampak sangat lah. Sebab itu Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab Latahzan tak bagi kita ada masa kosong. Bila kita ada masa kosong, dulu-dulu saya tak sibuk kan, sahabat-sahabat rahmati Allah. Jap-jap macam, bang sampai hati, kenapa dia buat macam ni kan? Ada je. Akhirnya kita sendiri yang sakit. Dan paling saya bersyukur kepada Allah hari ini kerana Allah sibukkan saya dengan kebaikan. Walaupun belum tentu lagi kita ni orang baik, tapi Allah sibukkan saya dengan kebaikan. Tak tahu nak cakap macam mana sahabat. Sampai tak sempat nak mencari-cari buruknya orang. Sampai tak sempat nak berfikir kejahatan. Maka berterima kasihlah dengan suasana sibuk yang Allah bagi. Dengan suasana, Ustazah, saya lepas orang anak nangis, orang anak lagi seorang. Lepas tu bapak dia pula nangis, Ustazah. Hargai. Itu sebenarnya cara Allah nak tutup lubang-lubang lara yang kamu buat. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi kita tak sempat. Nanti kan ada orang, Ustazah tahu dah orang yang Ustazah tolong hari tu, dikutuk Ustazah tadi. Ya Allah, biarlah dikutuk, penat mulut dia, berhentilah kan. Kalau dulu dengan orang macam tu, sahabat, bulat mata saya, dikutuk apa? Memang lepas ni aku takkan tolong dia. Dulu kan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Tapi sekarang sahabat, masa berjalan, kita makin tua, makin dekat dengan kematian. Kau tak belajar lagi ke? Kitab Latahzan ni, sebab tu saya kata banyak bab dalamnya tu mampu mengubah diri kita. Sungguh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bahkan anda tidak usah resah bila mereka pun memusuhi anda dengan sangat keji dan membenci anda sampai mendarah daging. Dia benci kat kita sampai mendarah daging. Sebab semua itu mereka lakukan adalah justru kerana anda berbuat baik kepada mereka. Pasal apa kalau kita bertanya-tanya, kenapa dia tak suka ke aku? Kenapa dia dengki ke aku? Sebab kau sedang buat baik kepada dia. Kalau kau balas kejahatan dia, kalau lepas ni kau layan, kau bermusuh dengan dia, sahabat, dia akan left group. Dan dia akan cari mangsa lain lagi. Sebab memang sikapnya mendarah daging begitu. Dia suka berlawan. Dia tak suka mengikut akan kebaikan. Ingat, kita selalu berperang dengan nafsu dan iblis yang sentiasa nak menghantar kita ke lembah kejahatan. So sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang buat baik kat kita pun kadang-kadang kita tak faham ada manusia, orang dah buat baik kat dia, dia masih lagi nak balas dengan kejahatan. Pasal apa jadi lagu tu sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Mastura Abdullah masa 20. Apa tu? Masa 20 tengah tidurkan cucu. Tiba-tiba Allah gerakkan hati untuk buka phone, tengok live Ustazah. Allah pilih, sebenarnya Allah pilih sahabat-sahabat. Katanya Allah dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Dan tidaklah mereka mencaci dan mencela Islam melainkan setelah Allah dan Rasulnya memberi kesenangan kepada mereka daripada limpah kurnianya. Daripada mana? Surah At-Taubah ayat 74. Surah At-Taubah ni banyak ceritakan sifat-sifat orang munafik. Pagi tadi di Tiba Al-Hijrah pun surah At-Taubah nak menceritakan betapa hebatnya akhlak Nabi SAW bila berdepan dengan orang-orang kafir Quraisy, berdepan dengan si munafik.
mengaku di lidah Islam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi melakukan kefasikan, dipandang Allah sebagai golongan munafikun. Kenapa mereka ini tak suka? Wangi sangatlah pula bunga ros ni. Sebab jumlahnya depa boh pewangi ke? Bila dekat tak bau pula. Saya ni sebenarnya sensitif bau. Orang yang kenal Ustazah, orang hadiahkan minyak wangi ke, saya tak boleh. Hand sanitizer saya tak pernah pakai, sahabat. Kalau macam orang spray Ritsek ke apa benda, saya akan tutup hidung. Saya tak boleh dengan bau-bauan yang begitu kuat. Biarlah orang nak kata, apa itu Ustazah suka busuk ke? Badan Ustazah memang busuk Tak suka bau daun pandan, sukalah. Mana kita punya kawan daun pandan wangi, macam kuat sangat bau. Komplain orang dah bagi pun. Tak, bau dia memang bau bunga, tapi macam kalaulah bau ni boleh masuk dekat handphone. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat rahmat Allah. So, tidaklah mereka. Jadi, kenapa mereka mencaci mencela Islam? Ayat ni mengatakan sebab satu je. Sebab Allah buat baik kat mereka. Cuba bayangkan kalau orang Islam dapat hujan, orang kafir ni tak dapat hujan. Cuba bayangkan, Allah bagi matahari di siang hari kepada orang Islam je. Mereka ni Allah tak bagi matahari. Tengok bagaimana Rasulullah SAW melayani mereka. Jauhnya akhlak kita dengan Nabi. Orang kafir dengan musuh dia pun disantuni dengan kebaikan. Dia tak balas kejahatan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni kita nak sebut Saya tak suka bau-bau wangi, betul? Orang duk sembuh-sembuh macam tu saya akan gatai hidung, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang pelik, Ustazah Azan memang tak ada mula-mula COVID dulu kan. Orang letak hand sanitizer dekat atas meja. Masjid mana Masjid Mardiah, dia pergelak tengok Ustazah. Saya nak muntah masa tu juga. Saya tak boleh. Dia Ustazah terselamat daripada COVID tanpa hand sanitizer. Tawakal tu ala Allah. Saya sentiasa cuci tangan. InsyaAllah. Itu Ustazah mandi tak pakai sabun ke? Pakailah. Hampa ni jangan macam-macam. Bau yang macam gini lah. Kan? Kadang-kadang orang bagi macam-macam lah wangi-wangian tu. Tak maaf, Masya Allah, saya manfaatkan. Tapi dengan memberikan anda ganjaran pahala, saya berikan kepada sahabat-sahabat, keluarga yang saya sayang. So mereka pakai, anda dapat pahala, insya-Allah. Baik. Pecah tong. Aku pernah bagi minyak wangi ke Ustazah. Patut Ustazah ni tak bau minyak wangi aku bagi tu. Saya tak pakai. Minta maaf. Okay. Cuba, sama pula dengan Ustaz. Ustaz pun tak pakai minyak wangi. Tak suka. Ustaz pakai minyak wangi yang daripada Mekah dia beli. Tu saja. Jadi bila balik tu dia akan bawa stok banyak-banyak. Orang bagi perfume macam mana, dua-dua kami tak suka pakai hand sanitizer. Pelik. Cuba anda buka kembali catatan dunia tentang perjalanan hidup ini. Dalam salah satu babnya diceritakan, seorang ayah telah memelihara anaknya dengan baik. Dia memberinya makan, pakaian dan minum, mendidiknya hingga menjadi orang pandai, rela tidak tidur demi anaknya, rela untuk tidak makan asal anaknya kenyang, dan bahkan bersusah payah agar anaknya bahagia. Namun sebaliknya, ketika sudah berkumis lebat dan kuat tulang-tulangnya, tiba-tiba dia menjadi seperti anjing liar, meremehkan jasa orang tuanya. Dia tidak hanya berani menghina, tetapi juga melecehkan, acuh tak acuh, bongkak dan derhaka terhadap orang tuanya. Dan semua itu dia tunjukkan dengan perkataan dan juga tindakan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada orang yang berperangai macam tu sebagai anak kepada orang tuanya. Betapa kita telah melukakan hati orang tua kita sendiri. Kita bongkak, kita acuh tak acuh dengan mereka. Kita memperlekehkan mereka pada usia tuanya. Sahabat, mak ayah kita tak akan balas pada kita sebab mereka sayangkan kita. Tetapi ingat, di sana ada Allah yang memerhatikan sikap dan tingkah laku kita. Allah tahu hati ibu dan ayah terluka, walaupun mak ayah tak balas dengan kata-kata kesat. Tapi Allah tahu. So, duhai anak, kalau kita mula menderhaka kepada ibu dan ayah kita, anda jangan bertanya,
Kenapa dapat rezeki banyak tapi rasa macam tak berkat? Rasa macam tak puas, rasa macam tak cukup, rasa macam susah nak bersyukur. Sebab apa? Sebab Allah yang sedang menjalankan kerjanya. Ni hamba aku ni, ibu ayah kepada si fulan, si fulanah ni sedang derita jiwanya sebab anaknya berbuat begitu. Tapi ibu ayah kunci mulut, tak menghina-hina anak. Tapi bayangkan kita, anak-anak. Nanti 20 tahun akan datang bila anak-anak kita dah dewasa, cakap kasar, cakap tinggi suara, tak nak mendampingi kita, baru kita tahu saat itu. Oleh itu, siapa sahaja yang kebaikannya diabaikan dan dilecehkan, mak ayah kita dah buat super baik kepada kita, tapi kita lecehkan kebaikan mereka. Oleh itu, siapa sahaja yang kebaikannya diabaikan dan dilecehkan oleh orang-orang yang menyalahi fitrahnya, fitrah kita suka kepada kebaikan. Tapi orang yang menyalahi fitrah, dia tak suka buat kebaikan. Sudah sayugianya menghadapi semua itu dengan kepala dingin. Sebut kepala dingin, saya pula keluar angin. Masya Allah. Saya rasa macam sakit kepala. Bab ayah sangat sedihnya hati. Betul Cik Rodiah, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ketenangan seperti itu akan mendatangkan balasan pahala daripada zat yang perbendaharaannya tidak pernah habis dan sirna. Fitrah kita suka kepada kebaikan. Kita buatlah kebaikan, sahabat-sahabat. Sebab balasan pahala tu akan datang. Dan pahala yang datang inilah yang menjemput tenang di jiwa kita. Kan? Tak ada cara lain dah. Sebab kita pautkan hati kita kepada Allah. Allah, Allah, subhanallah. Oleh itu, siapa sahaja, ajakan ini bukan untuk menyuruh anda meninggalkan kebaikan yang telah anda lakukan selama ini. Atau kepala berdenyut, sakit kepala. Tiba-tiba rasa rindu sangat ibu saya, lama saya tak dapat peluk dan cium dia. Acai Riza, ibunya ke mana? Minta maaf, cara bercakap ni macam ibunya masih ada tapi dah lama tak dapat peluk cium. Ke ibunya sudah tak ada? Betul, siapa yang tulis ni sekarang pun dah rasa Ustazah kalau anak-anak bercakap kasar sikit. Belum tua lagi kan sahabat? Kita masih lagi boleh bergerak, boleh pergi bilik air sendiri. Anak-anak cakap kasar dengan kita pun kita dah terasa. Bayangkan nanti ketika na'udzubillahi min zalik, berak kencing kita mereka jaga, makan mereka suapkan, mereka cakap kasar kat kita, Allah, itu sakit yang tiada tara. Kalau mak ayah larat, mak pergi merangkak sendiri kat bilik air ni, mak ayah dah tak larat. Tak payahlah tengking-tengking mak, tak payahlah sindir-sindir mak, hina-hina mak. Mak bukan nak jadi macam ni sahabat. Allahu Akbar. Sebab tu macam mana kita nak zip mulut kita daripada menyakiti hati mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amboi Nur Maziha Mukhtar goreng cucuk jagung sambil dengan live Ustazah. Ni aku nak telan ayak liok ni. Waktu-waktu macam ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul-betul. Baiti Abdullah, kejap lagi ni sebelum pergi Kajang, nak live, nak forum ni, kalau tak ambil memang nak kena Ustazah Zai. Maksud Zunaiza Ahmad, pasal apa terkejut? Bila masa saya bulat mata? Bila masa Ustazah Zai bulat mata? Maksud, tak pernah Ustazah Zai bulat mata. Jangan duk fitnah Ustazah Zai tak pernah bulat mata. Ustazah Zai kecil mata. Konon. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ajakan ini bukan untuk menyuruh anda meninggalkan kebaikan yang telah anda lakukan selama ini, atau agar anda sama sekali tidak berbuat baik kepada orang lain. Ajakan ini hanya ingin agar anda tak goyah dan terpengaruh sedikit pun oleh kejian dan pengingkaran mereka atas semua kebaikan yang telah anda perbuat. Dan janganlah anda bersedih dengan apa yang mereka lakukan. Maksud nak cakap ibu ayah, seandainya kita adalah ibu dan ayah yang benar-benar mengharapkan redha Allah, kita akan mengubat hati kita yang terluka tentang derhakanya anak-anak kepada kita.
Selama ni mak besarkan kau, jangan pernah sebut mak tak halalkan air susu mak. Mak jangan duk sombong sangat lah cakap macam tu. Mak tak halalkan air susu mak yang mengalir dalam darah engkau tu. Amboi mak, macamlah air susu tu kita boleh toy yang cipta sendiri. Siapa yang bagi air susu dekat mak? Allah. Allah, sahabat-sahabat. Kita sedap-sedap cakap ke anak kita kan. Bila anak kita macam melawan, kita kata, mak tak halalkan air susu mak kat engkau. Engkau main lagi. Kan? Kalau lah kita boleh mendengar satu suara. Dulu hang tu sampai ambil hormon nak bagi air susu. Ayak susu hang tak keluar lah kalau aku tak bagi. Siapa kata? Allah. Jadi kita dapat bagi kebaikan pada orang, semua tu dari Allah. Maka aku beri balik kepada orang yang dari Allah ni untuk mengharapkan redha Allah. Tak ada lain. Ibu ayah, mudah-mudahan ke syurga tempat anda dengan pengorbanan membesarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anak-anak. Ustazah saya je jaga mak bapak saya. Ustazah yang kaya raya tu. Ustazah yang tu yang ada kereta besar tu asyik pergi holiday sana sini je. Ustazah tak ada menjaga mak bapak. Saya je. Kan? Macam tu. Anak-anak pula kan. Rasa macam tak berbaloi. Sedangkan awak buat tu untuk apa? Mengharapkan redha Allah. Kalau mengharapkan redha Allah, sahabat-sahabat rahmati Allah, kita dah tak sempat nak komplain. Sebab aku yang nak pahala. Aku yang nak ke syurga. Pasal apa aku? Sepatutnya, bahasa mudah Ustazah Zai, sepatutnya kalau kita rasa macam si aku je jaga mak bapak aku, patutnya aku bersyukur ya Allah, Engkau sibukkan aku jaga mak bapak aku ya Allah. Kan? Sepatutnya kalau boleh kan kita akan cakap macam ni. Padanlah muka abang aku tu tak dapat pahala. Padanlah muka kakak aku tu tak dapat pahala. Tak ke syurga kalau dia tak jaga mak bapak dia sendiri. Tapi takkanlah orang dah buat baik dengan mak ayah dia nak cakap macam tu pula dekat adik-beradik dia. Allah pilih aku untuk aku pegang dengan tangan aku yang masih sihat kedua orang tua aku. Tak susah mana pun. Mak saya dulu selalu cakap minta maaf. Basuh berak kencing mak minta maaf. Kenapa mak minta maaf? Tak payah minta maaf. Dulu mak basuh berak kencing kau tak busuk mana baby. Kan kadang-kadang baby kencing-kencing dalam pampers pun kita cium-cium, kiss-kiss dia lagi. Sedap bau baby. Orang tua sahabat, najisnya walau sikit baunya busuk, jauh lebih busuk daripada seorang bayi. Maka mak saya selalu bila kami bersihkan dia minta maaf. Mak tak nak jadi macam ni. Tak apa mak. Saya suka cakap-cakap macam itu je. Tak apa mak, Allah nak bagi kita orang pahala. Senang masuk syurga melalui mak. Mak doa je kita orang sihat ni. Baru dia gelak balik. Kan sahabat-sahabat. Jangan kita cuci-cuci berak dia. Tapi mak ni berak je makan apa pagi tadi. Kecil hati orang tua tu. Aku tak makan satgi hang yang suruh aku makan bubuk lah apalah semua. Aku makan dah, aku nak makan aku terberak hang pula yang kata macam tu. Kan sahabat-sahabat. Ini yang kita rasa macam Tuhan sama ada ibu dan ayah bila mengharapkan redha Allah, dia akan mampu merawat hati dia sendiri. Anak-anak kalau dia mengharapkan redha Allah, dia akan mampu merawat. Tak apalah, mungkin abang aku tak nampak, mungkin adik aku tak tahu. Kan Allah hijab hati dia buat masa sekarang. Nak ambil peluang masuk ke dalam syurga dengan melalui hikmat pada mak ayah ni. Kau buka ke pintu hati mereka ya Allah. Ini lebih menenangkan jiwa kita sahabat. Allah pilih kita. Allah pilih kita. Subhanallah. Sebab tu semalam saya cakap dengan Ustaz, bang kalau terpaksa cancel ni semua ni, saya tak rasa ralat apa pun. Jangan sampai saya menyesal. Bapak saya duduk seorang-seorang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tiba-tiba na'udzubillah jadi sesuatu, saya takkan maafkan diri saya. Saya takkan maafkan diri saya. Ini yang ada pada diri kita. Kecuali kita dah berusaha sungguh-sungguh nak beri yang terbaik, tapi Allah memilih situasi itu berlaku, kita tahu di sana ada perancangan Allah yang juga baik untuk kita. Please sahabat-sahabat, jangan pernah kesampingkan orang tua kita. Jangan pernah menyusahkan mereka kerana mereka dah acap kali susah. Sejak mengandungkan kita, sejak melahirkan kita, sejak membesarkan kita. Kita dah dewasa ni pun acap kali bagi susah kat mereka. Susah apa lagi yang kita nak bagi kat mereka? Tolonglah gembirakan mereka, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Berbuatlah kebaikan hanya demi Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kita buat baik tu bukan kerana si aku je, aku dia duduk rumah flat tau. Nak kena jaga bapak ni kalau lift mati macam mana? Kan nak kena hangkut dengan kren ke pergi bawah. Astaghfirullahalazim. Sahabat, kita duduk rumah kecil, boleh lapang jiwa kita sebab di dalam tu ada syurga untuk kita.
Tolong jangan pernah komplain. Saya dah tak tahu dah nak nasihat macam mana. Saya kan sahabat, Maksud Zunaiza Ahmad tahulah saya berbicara tentang siapa kan. Seorang wanita yang tak kahwin, yelah kita pandang mengorbankan dirinya sendiri sebab adik-beradik ramai. Tapi sahabat-sahabat berdepan dengan orang tua, kedua-duanya dah uzur. Mulanya maknya uzur. Lepas tu mak dah semakin baik, pulih alhamdulillah, bapak pula. Mak ni dengan satu kerenah, sahabat. Bapak ni pula satu kerenah lagi. Sampai dia ni cikgu, bapak ni pula, sahabat-sahabat, dia bangun awal pagi sebelum subuh, lama nak subuh dia dah bangkit. Nak uruskan mak sebelum dia pergi sekolah, nak uruskan bapak. Bapak ni kadang kita kalau setakat nak jaga mak nak makan, tak apa lagi. Bapak ni kadang tengok-tengok bangun tidur, dia nak tengok bapak dia buat apa, dah lumuk najis-najis semua dekat badan. Dia seorang perempuan. Adik-beradik dia bukan tak ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Rab, saya dengar cerita ni Tuhan, kau kuatkanlah saudaraku itu. Bukan tak ada adik-beradik lain, tapi dia kata tak apa, adik-beradik lain ada keluarga, ada tanggungjawab masing-masing. Allah pilih saya untuk berdepan dengan mak bapak saya ni. Bapak duk lumuk najis dekat tubuh, dia nak kena bersihkan satu persatu, sorang-sorang. Settle bapak mak pula duk panggil nak makan, nak sekian. Saya kalau fikir macam ni, ya Allah, aku tak bersyukur apa. Bapak aku uzur-uzur masih boleh pergi bilik air sendiri, ya Allah. Kerenah orang tua ni tak ubah macam baby, sahabat. Dia takut ditinggal seorang tu bukan kerana dia takut orang masuk perompak ke. Dia tak takut yang tu. Dia takut saat dia putus nyawa nanti dia seorang-seorang. Anak tak ada kat sekeliling. Sebab tu dia tak nak ditinggal seorang-seorang sebenarnya. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa Nur Alis tak boleh komen sayang? Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga Allah permudahkan kawan-kawan kita nak mendengar kuliah. Masya Allah. Sedih kan kalau kita dengar, aku rasa aku ni tak adalah susah mana nak jaga orang tua aku. Yang diuji macam tu lagi dahsyat. Sedara-sedara dia kata, kenapa tak bagi tahu adik-beradik lain? Susah awak jaga berdua orang tua ni. Tak apa, mereka ada keluarga lain. Saya kan tak ada keluarga lain. Mereka ada tanggungjawab. Ya Allah, mulianya hatimu. Dan saya percaya dia kuat kerana dia mengharapkan redha Allah semata. Ini rahsia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rahsia kita boleh kuat kerana kita hanya mengharapkan redha Allah semata. Dan tidak akan merasa terancam oleh perlakuan keji mereka. Anda mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat berbuat baik ketika orang-orang di sekitar anda berbuat jahat. Masya Allah. Wallahi dalam bab ini, inilah perawat jiwa saya. Ini yang saya tulis dekat mana-mana. Yang satu ketika dulu saya besarkan tulisannya, anda tirulah dekat Facebook anda, dekat WhatsApp anda. Ini jadi penguat semangat kita. Anda mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat berbuat baik ketika orang-orang di sekitar anda berbuat jahat. Anda faham maksud berbuat baik, wahai anak-anak yang dipilih oleh Allah untuk menjaga ibu dan ayah. Tolong anda sudah melalui trek jalan ke syurga yang luas. Tapi jangan gagalkan perjalanan itu separuh jalan. Hatta tergelincir masuk ke kawah api neraka kerana kebaikan disusuli dengan kejahatan. Apa kejahatan? Yang tu kakak tu buat tak tahu je. Ingat anak bapak tu aku seorang. Ingat anak mak tu aku seorang. Aku seorang ke minum air susu mak. Kenapa orang lain buat tak tahu je? Yang tu pergi holiday boleh, tapi kenapa? Ya Allah, kau ni dah berada atas trek nak ke syurga. Tiba-tiba kau susuli dengan kejahatan mulut, kejahatan hati. Sayang, betapa jahatnya iblis tu nak menjatuhkan kita ke kawah neraka. Please, kita buatkan untuk mencari redanya Allah. Tolong bagi tahu pada diri Muzayyanah Abdullah, hang mesti bersyukur kepada Allah kerana dapat berbuat baik ketika orang di sekitar anda berbuat jahat. Saya jadikan ini sebagai satu azimat untuk terus kuat. Mudah-mudahan sampai mati kita berbuat baik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Arfazilah Anas. Ya, Ustazah sedang bercakap dengan semua anda. Saya bercakap daripada hati saya, sahabat. Saya tengok di keliling saya macam mana orang yang direzekikan menjadi orang tuanya, macam mana orang yang tolak mak ayah dia semata-mata kerjanya, semata-mata keluarganya.
Kamu tunggulah satu saat. Allah akan tunjukkan kekuasaannya. Kamu bukan sentiasa muda dan kuat. Kamu akan mendepani anak-anak kamu 20 tahun akan datang. Kamu jangan tanya kenapa sampai hati anak aku buat macam ni. Kamu dah terlupa masa tu apa yang kamu buat kepada dua ibu ayah kamu 20 tahun dulu. Please, berubahlah. Mak ayah kita walaupun laser mana mulut dia, walau kita jaga dia, dia tak berterima kasih. Dia nampak yang jauh, anak-anak dia yang jauh juga nampak. Kita yang duduk depan mata dia tak nampak. Tolonglah berterima kasih kerana Allah pilih kita untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita, sahabat. Dan ketahuilah bahawa tangan di atas itu adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Okey? Ini kekuatan kita, ya Allah. Kita yang sentuh tubuh mak ayah kita. Kita yang menghulur duit memudahkan urusan mak ayah kita. Okey, sahabat-sahabat, bukan untuk dibangga puji diri, tapi ini kewajipan kita. Biar kita susah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, biar kita susah, tapi jangan biar mak ayah kita susah. Please, subhanallah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi. Sesungguhnya mak ayah tegur apa ni? Takmik hati. Apa tu Najmiyah Wan Cik tulis? Takmik hati. Apa tu? Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Alhamdulillah. Angin ya sahabat je. Macam tu. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan daripada kamu atau ucapan terima kasih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah untuk tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada manusia-manusia yang dia buat kebaikan, sebab dia tahu pemberi balas adalah Allah. Sebab tu kita jawab jazakallah khair. Kita tahu Allah yang membalas segala-gala, membalas dengan kebaikan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masih ramai orang berakal yang sering hilang kawalan dan menjadi serabut fikirannya saat menghadapi kritikan atau cercaan pedas daripada orang-orang sekitarnya. Masih ramai orang yang, saya dulu termasuk di antaranya, bila orang cerca kita, orang kritik kita, orang tak puas hati dengan kita, otak kita jadi serabut. Cak mana ni, kenapa orang tak suka macam gitu? Tu dulu, sahabat. Percayalah. So, kita teruskan je kehidupan kita ni dengan kesibukan, dengan amanah demi amanah, ikhlaskan hati. Itu punca Allah. Kuatkan iman kita dan Allah campak nur iman, hidayah, taufik ke dalam hati kita untuk menempuh. Sekarang tak kisahlah dah, insya-Allah. Tak kisah dah, sahabat. Sebab apa? Sebab kita tahu apa matlamat dan tujuan kita. Maka anda jangan pernah berputus asa. Jangan pernah tarik handbrake untuk terus buat baik. Pantun 2 kerat. Jangan pernah tarik handbrake untuk terus buat baik. Keflizul tulis dekat Facebook. Keflizul dia suka tiru perkataan Ustazah. Bagus, tiru yang baik. Jangan pernah tarik handbrake untuk berbuat baik. Petang-petang Ahad kita berpantun 2 kerat. Sekian dimaklumkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, mereka seolah-olah pernah mendengar wahyu ilahi yang menjelaskan dengan jelas tentang perilaku golongan manusia yang selalu mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dalam wahyu itu dikatakan marra ka'allam yad'una ila durrim massah, dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, dia terus membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami, memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Ini daripada surah Yunus ayat 12. Sahabat, kita ni yang cari pasai sebenarnya. Allah dah bagi macam-macam dekat kita. Suhaila binti Madrus semalam tegur Ustazah dekat mana Send 100 stars. Thank you sayang-sayangku kerana Allah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Baiti Abdullah, sedih pun limitkan masa. Kita terus bangkit. Ayo, sayanglah masa nak sedih sampai berhari-hari. Berhari-hari tu kalau buat stok kari pak pusing, boleh meniaga berapa hari. Sekian dia maklumkan. Okey. Anda tidak perlu terkejut setelah menghadiahkan. Ini paling saya suka, paling saya suka, paling saya suka. Sebab terkesanlah dekat kepala otak saya ni, sahabat-sahabat. Anda tidak perlu terkejut setelah menghadiahkan sebatang pena
kepada orang bebal, lalu dia memakai pena itu untuk menulis cemuhan kepada anda. Kau rasa? Aku bagi dia pen mahal. Sahabat saya baru ni kan, ada orang tak tahu rehlah kat mana, jumpa jemaah kat mana. Balik-balik saya tak terus berkemas. Bila saya berkemas setelah beberapa hari, saya terkejut. Saya dapat pen ala-ala ada kristal, ada ala-ala rantai. Siap ada surat tu. Maknanya pen tu berharga. Apa ke nak sebut tak reti. Jaja terkikik-kikik tengok Ustaz Azan. Apa ke suakor skoki. Apa ke benda tak nama. Kan? Apa jangan duduk gelak kat Ustaz Azan ni. Macam tu lah. Jauh Ustazah dapat apa benda entah pen ni. Siapa bagi Ustazah? Saya tak ingat lah. Semoga Allah bagi gandaan rezeki pada dia. Siap dengan surat macam kita beli emas tu je. Emas ke tu je? Bukan Ustazah. Dia macam macam mana tadi cakap. Orang yang ada perhiasan-perhiasan ni tahulah sahabat. Saya sampai sekarang tak pakai, takut. Ustazah kalau pakai pen-pen macam gitu, hari ni pakai, tengah hari dah tak jumpa dah. Aku tinggal kat meja mana entah sayang. Betul kam-kama, jangan gelak, tak reti nak sebut. Roski Nur Asma cakap. Makhraj dia lari. Kan, lepas tu siap ada surat. Kenapa ada surat ni bernilai ni kalau Ustazah jual? Lepas tu Ustazah nak letak kat handbag. Jaja faham sangat. Dalam handbag tu kadang-kadang ada berbatang-batang pen. Kan aku tinggal kat surau ni. Habis untunglah pengerusi masjid baca. Wah, Roski ni. Rugi kalau tak ambil ni. Kalau Ustazah tinggal pensel bodoh jenis, Ustazah, pensel Ustazah tertinggal. Macam tu. Kalau Ustazah tinggal Roski tu, macam mana? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Habis jual masuk tabung masjid tak apa. Habis Zawagiran kata, oh cara makhraj sebut dia seluar ada kaki. Okey, faham. InsyaAllah. Ada orang bagi pen macam tu kat Ustazah. Tapi siapa kalau ada tuan yang bagi tu kat sini, saya tak bagi orang. Saya belum pakai lagi. Belum test lagi, takut. Macam ada surat. Ustazah belum lagi test. Nanti Ustazah bawa sini, tunjuk dekat anda. Okay. Tapi mana tak aku letaknya. Macam tu kan. Masa kemas hari tu, apa ni? Dia bagi aku macam ada kristal-kristal gitu. Ada rantai macam tu kan. Dia bagi kat Ustazah gelang ke apa ni? Ustazah dah tak pakai. Kan sahabat. Tadi kami pengacara TV Al-Hijrah, 2 orang, Farah dengan Amy. Lupa nak pakai cincin lah. Dia kata, alah, dia kata, relax lah. Aku tengok Ustazah tu bersiaran bertahun-tahun dah tak pernah pakai cincin pun. Kan? Pakai cincin nanti letak kat bilik tu, letak. Ustazah okey je kan tak pakai cincin? Memang okey Ustazah bertahun-tahun tak pakai cincin. Elok je pun. Kan sahabat? Masya Allah. Awak apa gelak? Sebab saya tak reti. Faridah Muhammad Tahir kata high quality. Hampa Ustazah sebut makhraj salah pun hampa tahu kan? Itu Roski. Diorang nak cakap pun susah. Masya Allah. Kan Hajah Nurmah hadiah orang-orang kayangan tu kot. Tapi Ustazah kayangan ke, rebanan ke, Ustazah layan je. Subhanallah kan. Tengok buktinya. Ini siapa yang bagi kat Ustazah ni? Gedik-gedik macam gini kan. Tempatnya istimewa di atas meja Ustazah. Suka-suka. Semua orang bagi apa pun suka. Okey. Dan anda tidak usah terkejut. Bayangkan kita bagi pen mahal. Anda bayangkan orang tu bagi pen mahal kat Ustazah. Ustazah tak tahu siapa yang bagi. Kalau Ustazah tahu, oh yang bagi ni Baiti Abdullah. Pasal apa hari ni banyak sangat sebut nama Baiti Abdullah ni? Apa tu? Macam susah nak ejek Baiti Abdullah kan. Baiti Abdullah kan. Siapa suruh muncul banyak kali hari ni? Ni mesti lain dia cantik ni. Subhanallah. Alamak, Tayyibah Syekh Ismail. Namanya sudah solehah. Malu Ustazah dia kata lawak. Saya minta maaf sahabat-sahabat, saya memang macam ni. Lepas tu Baiti Abdullah lah contoh yang bagi pen tu dekat Ustazah. Kan Baiti Abdullah. Salah, Baiti Abdullah bukan bagi pen shoki tu. Baiti Abdullah bagi saya ini kitchen yang berbentuk M. Ini main-main. Ini batu-batu daripada Sabah ni tahu. Baiti Abdullah. Baiti Abdullah tahu tak pasal apa dia duduk atas meja Ustazah je? Sayang. Nak letak dekat mana nak letak? Hari tu Ustaz Azwan kata ada beg besar Ustazah bawa pergi travel. Dia punya zip dia tu dah tercabut. So tinggal dia punya zip tu elok lagi lah. Jadi Ustaz kata letak kitchen yang kitchen. Lepas tu dia nampak kitchen ni atas meja Ustazah. Letak kitchen tu kan M tu letak.
Tak naklah sayang. Dalam beg tu jarang pakai. Kita nak selalu tengok ni Baiti Abdullah bagi ni daripada Sabah. Baiti Abdullah bukan bagi. Itulah pen tu kan. Tapi contoh Baiti Abdullah bagi pen tu. Tiba dia nampak ustazah menulis satu surat. Mencaci, mencela, menghina dia. Menggunakan pen mahal yang dia bagi kat ustazah tu. Kau rasa? Ini yang Dr. Aida Al-Qarni nak bagi kita menjiwai rasa itu. Anda tidak perlu terkejut setelah menghadiahkan sebatang pena kepada orang bebal. Bebal ni maknanya orang jahil. Sebab tu Nabi tak pernah kisah dengan orang jahil. Orang jahil buat jahat kat dia, Nabi kata kalau dia mengetahui dia alim, dia takkan buat lagu tu kat aku. Faham sahabat-sahabat? Ya Allah, baiknya Rasulullah. Lalu dia memakai pena itu untuk menulis cemuhan kepada anda. Kau rasa? Contohlah kita belikan dia baju. Baju tu dia pakai pergi merompak pula kan. Ustazah dia kena gari, kena tangkap tu pakai baju yang saya hadiah kat dia ustazah. Sakitnya hati saya. Biasalah. Mak-mak, ayah-ayah. Saya hantar pergi sekolah ustazah. Tapi dia tengking saya, dia biadab kat saya. Ingat tak sedih? Sahabat-sahabat, dah sinetron dah. Sahabat-sahabat rahmat Allah. Dan anda tidak usah terkejut bila orang yang anda beri tongkat untuk menggiring kambing gembalaannya justru memukulkan tongkat itu ke kepala anda. Bagi tongkat untuk mudahkan urusan dia mengembala kambing, dia pergi ambil tongkat tu pergi pukul kat kepala hang. Hang rasa apa? Dia ni aku dah tolong dia bagi susah kat aku pula. Memang nak kena ni. Kan? Tapi Rasulullah kalau dibegitukan, Nabi masih boleh senyum. Ya Allah, jauhnya kita dengan akhlak Nabi ni. Hari ni Maulidur Rasul, sahabat. Kita nak masuk ke syurga Allah ni ikut Nabi. Kita boleh berselawat, menghitung dengan jari tasbih digital kita. Tapi tanya dekat hati kita sendiri, aku ni dah ikut Nabi ke? Orang buat jahat ke aku dah balas dengan kebaikan ke? Aku dah bersabar berganda-ganda macam sabarnya Nabi ke? Aku dah membalas dengan kebaikan. Ini sangat penting. Ustazah Zai, sahabat-sahabat, kalau dulu belum ada jiwa macam ni, sekarang insya-Allah kau buat aku macam ni. Nabi SAW pernah juga dibeginikan. Dia balak, dia buat kebaikan, orang balas dengan kejahatan. Pernah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Pakai baju sambil kena gari. Kenapa Baiti Abdullah gelak kat ustazah nak kena babab ni kan? Itu semua adalah watak dasar manusia yang selalu mengingkari dan tidak pernah bersyukur kepada penciptanya sendiri, yang maha agung, maha mulia. Begitulah, kepada Tuhannya saja mereka berani membangkang dan mengingkari, maka apalagi kepada saya dan anda. Sahabat faham Kepada Allah, orang macam tu berani mengingkari, apatah lagi kepada saya dan anda. Subhanallah, deep kata-kata Dr. Aida Al-Qarni. Jadi wahai Muzayyanah Abdullah, semua kesayangan-kesayangan ustazah yang live pada hari ini, cubalah kita rendahkan hati kita sahabat. Siapa aku untuk tidak pernah dicaci, dimaki, diingkari oleh orang? Tapi kan aku dipandang Allah. Untuk Allah tengok aku sentiasa memberikan kebaikan. Biar apa orang buat, yang aku harapkan adalah redanya Allah. Ini akhlak Nabi, ini akhlak Nabi. Kuatkan jiwa kita ke arah itu. Syaitan dengki, nafsu ni melulu, nak suruh kita balas dendam, pergi cakau dia balik. Ni kuku tak potong ni, lupa hari Jumaat hari tu. Cakau dia balik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kau rasa kau boleh puas macam tu? Puas hati aku. Kau usik aku, puas hati aku. Kau dah kenapa? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kau kata nak berehat-rehat di dalam syurga. Tapi kenapa atas dunia ni semua benda kau nak balas kejahatan orang? Bukankah Allah jauh lebih membalas lagi? Faham ya? Kita ada 2 poin utama hari ni yang ustazah rasa deep sangat-sangat tu. Kat mana sahabat? Syukur kita dipilih Allah jadi orang baik, bukan menjadi orang-orang jahat yang ada di sekeliling kita. Kedua, kita hadiahkan sebatang pen kepada orang. Jangan gunakan untuk mencaci maki mereka. Allah tahu sahabat-sahabat, moga Allah redha pada kita, moga Allah ampun dosa-dosa kita, moga Nabi SAW sudi menghantarkan syafaat ketika kita lemas, gelap,
takut di mahsyar Allah kelak tak ada siapa boleh tolong kita, hanya syafaatnya Nabi SAW, berkat amal soleh kita, kekuatan amal dan sabar kita, dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah doakan Ustazah sihat, hilang sakit kepala ni, nak forum dengan Adam Kori malam ni. Gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadiah lagi untuk anda. Jom kita petik satu-satu. Tara. Ustazah kenapa tunjuk lagi nak bagi kami jealous? Suka hati ke ampun nak bagi jealous ke apa. Yang penting nak cakap macam gini. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yang penting nak cakap macam gini. Bau dia ni kot menambahkan sakit kepala. Okey sayang-sayang sekalian. I love you from UK Hartini Hakim Tili Wais Al-Qarni. Pukul berapa kat sana kat Hartini? Ayah Gaus. Wah, nama Ayah Gaus disebut di TV Al-Hijrah tadi. Baiti Abdullah, I tunggu tulisan you untuk tajuk yang sangat deep dan sesungguhnya tajuk yang memuzayyanahkan seorang Ustazah Zai. Faham ya sahabat? Saya bukan orang alim, tapi saya belajar banyak untuk menjadi manusia yang insya-Allah lebih baik berdasarkan nasihat-nasihat Dr. Aid Al-Qarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.